Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kumpulan saya iaitu kumpulan 4 akan membentangkan tajuk bagi subjek peradaban Islam dan tamadun Islam. Kumpulan kami akan membentangkan tajuk berkenaan dengan peradaban dan tamadun Islam di zaman Bani Umayyah, zaman Bani Abbasiyah dan zaman kemunduran peradaban Islam. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 4 orang ahli kumpulan, iaitu yang pertama saya sendiri, Siti Khadijah binti Hamzah, yang kedua Nurul Nadira binti Awang Muhammad Nur, yang ketiga Nur Asha binti Abdul Razak dan yang terakhir Nurul Ashikin binti Anwar. Baiklah, kumpulan kami akan membentangkan 6 aspek utama dalam tajuk ini. Yang pertama adalah berkenaan dengan pengenalan, yang kedua berkenaan dengan sejarah Bani Umayyah, yang ketiga sejarah Bani Abbasiyah, yang keempat sejarah kemunduran peradaban Islam, yang kelima iktibar dan pengajaran, dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah, kita pergi kepada pengenalan dahulu. Pengenalan ini saya akan membentangkan tentang konsep dan prinsip tamadun Islam. Berkenaan dengan konsep, tamadun ini kalau daripada bahasa Arab adalah berkaitan dengan umran, hadarah, madaniyah serta tamadun. Manakala dari aspek bahasa Melayu, tamadun bermaksud kemajuan peradaban atau kebudayaan. Manakala dalam bahasa Inggeris, tamadun adalah berkenaan dengan civilization ataupun culture. Baiklah, berkenaan dengan prinsip tamadun Islam, ada 4 yang ditekankan dalam membangunkan tamadun Islam. Yang pertama adalah benar dan amanah. Yang kedua, adil dan saksama. Yang ketiga, memperoleh kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Dan yang keempat adalah menjaga hubungan baik dengan Allah, hubungan sesama manusia dan hubungan dengan seisi alam. Saya Nurul Nadira akan meneruskan berkaitan dengan perkembangan kerajaan Bani Umayyah. Yang pertama, asas pembentukan kerajaan Bani Umayyah bersempena dengan nama Umayyah bin Abdul bin Abdul Manaf. Pemerintahan Bani Umayyah berlaku berikutan penyerahan kuasa di antara Hasan bin Ali kepada Muawiyah. Penyerahan kuasa ini berlaku bagi mengelakkan umat Islam pada waktu tersebut daripada terus berpecah belah. Bagi kerajaan Bani Umayyah terbahagi pada 2, iaitu yang pertama, tahap pertama adalah berpusat di Damsyik yang diasaskan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Manakala tahap kedua adalah berpusat di Cordova yang diasaskan oleh Abdul Rahman Al-Dakhil. Tempoh pemerintahan kerajaan Bani Umayyah adalah selama 91 tahun, meliputi sebahagian besar Afrika, Asia dan Eropah. Manakala bilangan khalifah yang memerintah sepanjang 91 tahun itu adalah seramai 14 orang. Apakah faktor perkembangan kerajaan Bani Umayyah? Iaitu ada 6 faktor. Faktor pertama adalah politik. Memperkenalkan 4 aspek utama pentadbiran iaitu sistem khalifah, wazarah, filosofi, hijabah serta 4 sistem ataupun 4 jabatan. Jabatan cukai, Surat Menyurat, Jabatan Urusan Am, Jabatan Urusan Cap dan Pemerintah. Aspek ketenteraan pula terdapat di Wadul Jundi iaitu Jabatan Ketenteraan untuk Pertahanan Negara, ada Angkatan Tentera Darat dan Tentera Laut yang dilengkapi dengan senjata dan peralatan perang canggih. Manakala sudut ekonomi pula telah tertubuhnya Baitul-Mal untuk mengimbangkan pendapatan dan pembelanjaan negara serta kemajuan sektor pertanian. Manakala sudut pendidikan, masjid dan istana sebagai pusat perkembangan ilmu, ilmu atau cabang ilmu yang mula diperkembangkan ketika ini adalah Quran, tafsir, hadis dan nahwu serta bidang perubatan, kimia dan astronomi. Manakala Cordova pula menjadi jambatan ilmu antara dunia Islam dan Eropah. Dari sudut sosial pula, pemimpin ataupun khalifah menjaga kebajikan melalui meningkat taraf kesihatan melalui pembinaan hospital pertama di Damsyik dan menjaga hubungan yang baik antara rakyat dan khalifah. Dari sudut perundangan pula, hakim adalah bersifat adil. Mereka mengenakan hukuman berdasarkan ijtihad yang berpandukan Al-Quran dan Ijma'. Al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Manakala seni guna pula kegemilangan seni guna kerajaan ini memang terkenal dengan melalui pembinaan Masjid Cordova. Namun begitu, kegemilangan kerajaan Bani Umayyah tidak kekal dan berlakulah kemutusan yang disebabkan 3 faktor dalaman yang utama iaitu politik, sosial dan akhlak. Dan latihan yang mana
Sistem monarki telah menimbulkan perebutan kuasa dan persaingan dalam kalangan anggota keluarga dan pemberontakan antara puak Syiah dan Khawarij yang mereka tidak berpuas hati dengan penubuhan kerajaan Bani Umayyah. Kalau dari sudut sosial pula, sikap taksub antara kabilah yang mencetuskan perpecahan, manakala sikap diskriminasi bagian khalifah juga dalam pemilihan jabatan kabilah juga menyebabkan tidak puas harian rakyat. Dan yang terakhir adalah akhlak. Khalifah mengamalkan cara hidup mewah, boros dalam pengerjaan dan keruntuhan moral dalam kalangan khalifah kerana kecenderungan kepada hiburan dan kekejaman. Dan jika ini telah menimbulkan rasa tidak puas hati rakyat terhadap pemimpin kerajaan Bani Umayyah. Seterusnya kita akan lihat pula kepada kerajaan Abbasiyah dari sudut sejarah dan khalifah dalam pembentukan kerajaan Abbasiyah. Yang kedua, zaman kegemilangan kerajaan Abbasiyah, iaitu faktor yang menyumbang kepada kegemilangan kerajaan Abbasiyah. Akhir sekali, kemerosotan zaman kerajaan Abbasiyah yang dipengaruhi oleh beberapa faktor jatuhnya kerajaan tersebut. Sejarah kerajaan Bani Abbasiyah asalnya ditubuhkan bersempena nama bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Bermula pada 132 Hijrah sehingga 656 Hijrah. Tercetusnya kerajaan Bani Abbasiyah ini hasil daripada gerakan revolusi Abbasiyah. Gerakan revolusi Abbasiyah ini berlaku di akhir pemerintahan Bani Umayyah seperti yang disebutkan oleh rakan saya pada slide terakhir beliau, yang mana golongan yang tidak berpuas hati daripada sudut politik, sosial dan akhlak zaman Bani Umayyah telah mendukung dan menyokong kuat gerakan revolusi Abbasiyah menentang kerajaan Bani Umayyah. Pengasas Bani Abbasiyah ialah Abu Al-Abbas bin Muhammad bin Ali As-Saffah yang berpusat di kota Baghdad. Pusat pemerintahannya adalah di kota Baghdad. Keluasan tanah jajahan meliputi benua Afrika, Asia dan Eropah. Bani Abbasiyah mempunyai 37 orang khalifah dan terdapat 4 khalifah yang terkenal yang telah memberi banyak sumbangan terhadap kerajaan Abbasiyah. Antaranya ialah Abu Abbas As-Saffah, iaitu khalifah yang pertama, memerintah selama 4 tahun 9 bulan, diikuti oleh Abu Ja'far Abdullah bin Ali Al-Mansur, khalifah yang kedua, iaitu memerintah selama 22 tahun. Harun Ar-Rashid bin Muhammad Al-Mahdi bin Al-Mansur Al-Abbasi, khalifah yang kelima, memerintah selama 23 tahun, diikuti oleh Abu Ja'far Abdul Al-Ma'lun bin Harun Ar-Rashid, iaitu khalifah yang ketujuh, memerintah selama 20 tahun. Perkembangan dan kegemilangan kerajaan Bani Abbasiyah disebabkan oleh banyak faktor. Antaranya faktor politik, di mana lahirnya fahaman politik disebabkan oleh kebijaksanaan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur lah. Maka kota Baghdad menjadi pusat pentadbiran negara. Tambahan pula dengan kestabilan politik kerajaan, Abbasiyah mendorong Khalifah memajukan negara. Dari sudut ekonomi, penubuhan Baitul Mal yang mana sumber dan pengurusan yang sangat sistematik menyebabkan kerajaan dapat menyediakan prasarana dan peluang pekerjaan untuk rakyat. Manakala dari aspek kebudayaan, iaitu melalui kebebasan beragama demi mewujudkan suasana harmoni dalam kalangan masyarakat, seperti berlakunya perkahwinan campur antara Farsi, Hindu, Arab dan Greek. Kemudian layanan yang adil terhadap orang bukan Islam dengan memberikan peluang memegang jawatan pada Perdana Menteri, mengembangkan lagi kerajaan Abbasiyah. Dari sudut keilmuan, terbinanya Baitul Hikmah oleh Khalifah Harun Ar-Rashid yang berperanan sebagai pertemuan para intelektual, pusat kajian dan diskusi, pusat penterjemah, pusat penelitian dan penerbitan buku. Bahkan masjid juga dijadikan sebagai pusat perkembangan ilmu. Walau bagaimanapun, kerajaan Bani Abbasiyah juga mengalami kemerosotan. Ini dapat dilihat daripada pelbagai aspek. Antara aspek yang kita dapat lihat daripada segi politik, di mana berlakunya campur tangan pegawai berbangsa Parsi dan Turki dalam sistem pemerintahan. Kemudian perebutan kuasa antara khalifah seperti Al-Muntasir dan Al-Mu'taz menjadikan institusi khalifah menjadi semakin lemah. Dan perpecahan beberapa wilayah yang menyebabkan berlakunya pembentukan kerajaan kecil seperti di Saljuk dan Bueh. Daripada sudut sosial, perpecahan perebutan kuasa sehingga menjadikan sistem pentadbiran khalifah menjadi lemah telah menyebabkan kepentingan rakyat mula terabai dan menimbulkan pemberontakan daripada puak Syiah dan Khawarij sehingga mengganggu ketenteraman awam.
Manakala dari sudut ekonomi, disebabkan oleh rusuhan dan pemberontakan yang sering berlaku, pedagang luar tidak lagi datang ke Baghdad, menyebabkan dana Baitul Mal semakin merosot. Dan akhir sekali, kemerosotan sektor pertanian seperti sistem pengairan yang tidak dibaiki akibat daripada masalah kewangan telah menyumbang kepada kemerosotan kerajaan Bani Abbasiyah pada ketika itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nur Hashim binti Anwar P105880 akan membentangkan berkenaan dengan sejarah kemunduran peradaban Islam. Ketika zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab, kerajaan Bani Umayyah dan kerajaan Bani Abbasiyah telah menjadikan kerajaan Islam itu tersebar luas. Seperti yang kita tahu, kerajaan Islam ketika itu berada di zaman kegemilangan Islam. Yang kedua, selepas itu ketika berlakunya zaman kemunduran dan kejatuhan kerajaan Islam, ia telah berakhir di zaman pemerintahan kerajaan Bani Abbasiyah. Ketika itu juga orang Eropah telah mengambil kesempatan ketika zaman kemunduran itu berlaku untuk menyebarkan fahaman Kristian dalam kalangan masyarakat. Kemunduran ini telah berlaku sekitar 1250 sehingga 1500 Masihi. Saya akan menyebut beberapa faktor-faktor kemunduran peradaban Islam. Faktor utama ialah kelemahan pemimpin. Kelemahan pemimpin dapat kita lihat ketika zaman kemunduran, punca berlakunya zaman kemunduran ini ialah ketika itu pemimpin-pemimpin Islam mula mementingkan kemewahan lebih daripada kerajaan dan rakyatnya sendiri. Ketika itu juga berlaku percakaran politik dalam pemerintahan zaman itu yang menyebabkan ramai orang yang bergaduh untuk merebut kuasa dan pangkat-pangkat yang tinggi. Malah ketika itu ramai juga pemimpin yang naik dengan keadaan ilmu yang tidak cukup, kurangnya ilmu agama dan kurangnya ilmu pengetahuan. Yang kedua ialah pengabaian ilmu sains dan teknologi. Kalau kita lihat, berjayanya sesuatu empire adalah mempunyai keseimbangan seperti ekonomi, falsafah, pendidikan, ketenteraan dan sebagainya. Disebabkan ketika itu kerajaan Islam terlalu fokus kepada ilmu falsafah, mereka telah mengabaikan ilmu sains dan teknologi. Itu juga di antara faktor kemunduran peradaban Islam. Yang ketiga, kurangnya penemuan baru dalam ilmu pengetahuan. Para pemimpin Islam ketika itu tidak banyak memberi penumpuan ke atas ilmu praktikal yang bermanfaat. Berbanding Eropah yang mengambil kesempatan ketika itu di atas kemunduran kerajaan Islam, mereka telah melahirkan ramai ilmuwan seperti Galileo Galilei, Newton dan lain-lain lagi. Kemudian yang keempat, timbulnya bid'ah dan kesesatan. Setelah Islam berkembang dan bebas dari kemusyrikan, kesesatan dan kejahilan, satu bentuk cubaan baru yang perlu ditempuh iaitu munculnya pelbagai bid'ah. Seperti yang kita tahu, bid'ah lebih bahaya kerana bid'ah mendatangkan kekeliruan dalam masyarakat Islam. Yang kelima, semangat cintakan bangsa. Semangat nasionalisme telah diserap ke dalam diri umat Islam, merangkumi pelbagai bangsa dan suku kaum. Ia telah mengakibatkan mereka tidak lagi bersatu di atas nama Islam. Seterusnya, yang keenam, halangan ke atas ulama dan pendakwah. Yang ketujuh, ketinggalan dalam pertumbuhan ekonomi. Dan yang keempat, merahsia dan menyembunyikan khazanah dalam tamadun dunia. Itu sahaja. Sekian. Terima kasih. Baiklah. Seterusnya saya akan membentangkan berkenaan dengan iktibar dan pengenalan daripada ketiga-tiga zaman yang telah dibentangkan oleh kawan saya sebentar tadi.
Baiklah, iktibar yang pertama adalah mentadbir kerajaan dengan penuh bijaksana. Dalam mentadbir kerajaan dengan penuh bijaksana, pemimpin perlulah mementingkan pentadbiran berasaskan tauhid dengan menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai rujukan utama. Dalam memimpin rakyat, penuhlah dengan penuh hikmah bagi mencapai kecemerlangan yang hakiki. Kecemerlangan hakiki yang dimaksudkan ini adalah kehidupan yang baik di dunia dan serta kehidupan yang sejahtera di akhirat. Seterusnya, iktibar yang kedua adalah ketinggian budaya ilmu. Dalam mentadbir sebuah negara, kita sepatutnya ataupun pemimpin sepatutnya mementingkan proses pembangunan ilmu. Setiap buah fikiran dan tindakan perlulah ditunjangi dengan ilmu. Usaha berterusan dalam pengamalan budaya ilmu serta pengamalan konsep al-falah, iaitu memimpin negara dengan penuh konsep kejayaan berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah. Manakala iktibar dan pengajaran yang ketiga adalah pemerintahan yang adil. Pemerintahan yang adil dimaksudkan di sini adalah konsep kepimpinan melalui teladan perlu sentiasa diperhatikan. Ia adalah bertujuan untuk mewujudkan semangat kesatuan yang tinggi dalam masyarakat Islam. Seterusnya, pemerintahan yang adil perlulah mentadbir dengan penuh tanggungjawab, amanah dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, iktibar yang keempat adalah menepis ideologi asabiah dalam kepimpinan. Di antara faktor yang menyebabkan jatuh bangun sesuatu tamadun adalah wujudnya unsur ataupun ideologi asabiah dalam memimpin negara. Kemunculan semangat kepuakan dan ideologi kepuakan yang tinggi menyebabkan jatuhnya sesuatu tamadun itu. Sikap perkaumuan masih lagi wujud dalam sistem pemerintahan negara-negara Islam pada masa kini. Kita seharusnya bersatu dalam membina satu model pembangunan ummah. Dan yang terakhir adalah pembudayaan ilmu sains sepanjang zaman. Islam merupakan pencetus kepada revolusi ilmu sains dan tamadun barat dan moden. Umat Islam perlu bangkit mencipta pembaruan dalam sains dan teknologi berteraskan tauhid Islamiah. Proses penerapan sains moden perlulah dilakukan dengan teliti agar Al-Quran dan As-Sunnah itu tidak bercampur aduk dengan pemikiran ideologi sesuatu ilmu. Sebagai penutupnya, konsep tamadun Islam berbeza dengan konsep tamadun lain. Ajaran Islam adalah faktor utama untuk mencapai kecemerlangan di dunia dan di akhirat. Keadaan umat Islam pada zaman selepas kejatuhan kerajaan Uthmaniyah sehingga kini tidak banyak berubah. Rata-rata negara masih lagi bergantung pada teknologi barat dalam semua hal. Islam masih lagi menjadi satu ancaman pada agama lain, khususnya negara barat. Sekian saja dari kami. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.